Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waftah alaina futuhal arifina bika ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna asbahna nushhiduk wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang usia dalam iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencapaikan dan memberikan semua hajat, keinginan, hasrat, dan cita-cita yang terdapat di dalam hati kita untuk diri kita dan juga untuk anak-anak dan keturunan kita semua insyaallah. Para jamaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah perjumpaan kita yang kedua. Selepas kita berjumpa pada semalam, pada perjumpaan kuliah subuh yang semalam, dan kita insyaAllah akan melanjutkan perbincangan kita masih berkenaan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafiz Al-Faqih Al-Lughawi rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumih. Pada perjumpaan yang lepas kita sudah melihat bagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti, sejarah hidup beliau yang sangat efektif dalam menuntut ilmu, dan juga bagaimana beliau menyebarkan ilmu dan juga berfatwa, menghasilkan tulisan dan karya tulis yang sangat hebat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Imam As-Suyuti sehingga buku-buku yang beliau hasilkan diterima oleh kalangan para ulama dan juga tersebar ke seluruh dunia. Dan hingga hari ini, salah satu keberkatan daripada kehidupan Imam Suyuti adalah pada hari ini kita berhimpun untuk sama-sama memperingati dan mengingati semula kehidupan beliau, dan coba untuk menggali sebagian daripada sumbangan dan keilmuan Imam Suyuti di dalam ilmu tafsir. Selepas beberapa hari kita berbincang berkenaan dengan Imam Suyuti, dan selepas beberapa hari kita berbincang berkenaan dengan tafsir ayat-ayat suci Al-Quran dan surah-surah pilihan, saya yakin pada saat ini kita telah menyadari betapa pentingnya dan betapa berkahnya ilmu yang telah Allah berikan kepada Imam As-Suyuti. Dan sekaligus untuk semakin kita lebih mendalami lagi dan lebih menghargai lagi keilmuan Imam As-Suyuti, pada kali ini kita akan coba untuk melanjutkan berkenaan dengan kehidupan, biografi dan keilmuan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebenarnya apa yang telah saya bincangkan pada hari ini sepatutnya dibincangkan pada sesi yang semalam. Akan tapi karena masa yang begitu masa yang begitu suntuk, ada beberapa slide dan persiapan perbahasan-perbahasan tertentu yang telah saya siapkan tidak sempat untuk kita sentuh pada perjumpaan yang lepas. Nah, pada hari ini alhamdulillah Allah berikan peluang dan kesempatan untuk kita melihat semula beberapa perkara daripada kehidupan, beberapa aspek daripada kehidupan Imam Suyuti. Mudah-mudahan sebagiannya boleh melekat pada minda kita, dan sebagiannya boleh mempengaruhi cara pandang kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menjadi mukmin dan muslim yang lebih baik insyaallah.
Kita mulakan dengan ucapan seorang ulama besar pada abad ke-10 dan beliau juga dikatakan adalah seorang mujaddid atau pembaharu atau reformis pada abad ke-10, yaitu Imam Mulla Ali Al-Qari. Syekh Mulla Ali Al-Qari ini adalah seorang ulama yang sangat besar, tuan-tuan. Beliau menghasilkan banyak buku dalam pelbagai aspek macam Imam Suyuti juga. Dan dalam sebuah buku beliau, yaitu di Syarah Mishkat, beliau menceritakan berkenaan dengan Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan Syaikhu Syuyukhina As-Suyuti huwa alladhi ahya ilma tafsir fid durril mansur wa jama'a jami'al ahadithil mutafarriqah fi jami'ihil masyhur. Beliau mengatakan Syekh Syuyukhina, guru daripada guru-guru kami, maknanya Mulla Ali Al-Qari adalah murid daripada muridnya Imam Suyuti. Murid daripadanya muridnya Imam Suyuti. Ini sekaligus menunjukkan apa, tuan-tuan, dalam keilmuan dan sejarah Islam nih, setiap ulama dia memiliki nasab kepada guru-guru beliau. Setiap ulama dalam keilmuan dia punya nasab dan keturunan. Sebagaimana kita memiliki nasab dalam perikatan darah, pertalian darah, saya anak bapak saya, betul kan? Dari segi biologi kita. Dari segi biologi kita. Saya, misalkan saya Omar bin Muhammad Nur, Muhammad Nur bin Muhassan dan seterusnya. Itu adalah nasab biologi kita. Nasab biologi menunjukkan kepada kita siapa kita dari aspek pertalian darah. Akan tetapi dalam keilmuan para ulama pun memiliki nasab atau pertalian seperti itu juga. Mereka boleh menunjukkan bahawa saya ni dalam bidang keilmuan ada nasab saya kepada para ulama. Saya belajar ilmu ini daripada guru saya dan guru saya belajar daripada gurunya dan seterusnya. Hingga kepada para ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i atau dan seterusnya sampai kepada baginda Nabi SAW. Hal itu adalah karena ilmu agama. Dia disampaikan dan diwarisi dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dan pada perjumpaan yang lepas saya telah tunjukkan bahawa peralihan atau transfer ilmu di dalam Islam, dia dalam bentuk package. Bukan saja ilmu disampaikan kepada orang lain hanya ilmu saja, akan tapi ilmu package dengan adab, package dengan pelbagai aspek-aspek yang akan membentuk kepribadian dan akhlak seorang murid. Nah, Imam Mulla Ali Al-Qari adalah murid daripada muridnya Imam As-Suyuti. Beliau bercerita berkenaan dengan Imam Suyuti dengan mengatakan Syaikhu Syuyukhina As-Suyuti huwa alladhi ahya ilma tafsir fid durril mansur. Guru daripada guru kami yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah orang yang telah menghidupkan ilmu tafsir dengan kitabnya yang bertajuk Ad-Durrul Mansur. Jadi Imam Suyuti adalah seorang ulama, kata Imam Mulla Ali Al-Qari, Imam Suyuti adalah seorang ulama yang menghidupkan semula ilmu tafsir. Yang menghidupkan semula ilmu tafsir dengan buku beliau. Antara buku beliau dalam tafsir yang paling besar, tuan-tuan, adalah Ad-Durrul Mansur. Pada hari ini kita, dalam festival ini kita fokus kepada salah satu kitab tafsir Imam Suyuti, yaitu Jalalain. Adalah satu kitab yang dihimpun oleh Imam Suyuti untuk melanjutkan kitab Jalaluddin Al-Mahalli. Betul tak? Dia adalah satu kitab yang sangat ringkas, tuan-tuan. Memberikan idea umum berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi kitab Imam Suyuti yang lain, yang lebih tebal, adalah kitab Ad-Durrul Mansur. Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'sur. Dia adalah khusus untuk menjelaskan atau mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan pendekatan tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur maksudnya adalah tafsir yang menggunakan riwayat-riwayat sama ada berasal daripada ucapan Nabi ataupun ucapan tabi'in sahabat ataupun ucapan tabi'in atau ulama sebelumnya. Kalau sebelum ni kita mungkin lebih familiar dengan buku tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir adalah, tuan-tuan, sebuah kitab tafsir
yang menggunakan pendekatan bil ma'sur juga. Jadi setiap ayat Al-Quran dia akan coba tafsirkan dengan sesama ayat Quran yang lain atau dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pendekatan yang sama digunakan juga oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Ibnu Katsir datang lebih awal daripada Suyuti. Justru kitab As-Suyuti dia lebih tebal dan kitab As-Suyuti dia lebih banyak membawakan asar-asar ataupun riwayat-riwayat daripada kalangan salafus saleh, daripada sahabat dan tabi'in dalam mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya yakin dan saya sangat galakkan bagi para pelajar ataupun rakan-rakan para asatizah yang ingin meluaskan pendekatan kita dalam tafsir untuk menggunakan kitab Ad-Durrul Mansur Imam As-Suyuti. Kata Mula Ali Al-Qari, Imam As-Suyuti telah menghidupkan semula kitab ilmu tafsir dengan menerbitkan kitab beliau yang bertajuk Ad-Durrul Mansur. Wa jama'a jami'al ahaditsil mutafarriqah fi jami'ihil masyhur. Selain memiliki sumbangan yang sangat besar dalam tafsir, kata Mula Al-Qari, Imam Suyuti juga telah memberikan sumbangan yang besar dalam ilmu hadis dengan menghimpun semua hadis-hadis Nabi dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Jami'. Kita dah bincang pada perjumpaan yang lepas, yaitu Imam Suyuti coba untuk menghimpun semua hadis-hadis Nabi dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Jami'ul Kabir, betul tak? Atau Jam'ul Jawami'. Begitu juga disempurnakan dengan Al-Jami'us Saghir dan juga disempurnakan dengan Zawaid Al-Jami'us Saghir. Kita dah bincangkan pada minggu yang lepas bagaimana kitab tersebut. Kita bincang pada semalam, minggu lepas pula. Terlupa, biasa kuliah saya seminggu sekali, betul. Kita dah bincangkan pada perjumpaan yang semalam bahawa kitab ni memberikan sumbangan yang sangat besar dalam ilmu hadis. Adalah usaha yang sangat besar dilakukan oleh seorang ulama untuk meletakkan semua hadis Nabi dalam satu kitab tersendiri. Walaupun sayangnya Imam Suyuti dia tidak sempurna, beliau telah meninggal dunia sebelum menyempurnakan kitab tersebut. Apalagi kata Imam Mula Al-Qari, wa ma taraka fannan illa fihi lahu matnun aw syarhun mastur. Setiap cabang ilmu Imam Suyuti dah tulis satu kitab berkenaan dengan cabang ilmu tersebut. Setiap cabang ilmu Imam Suyuti ada karangan dan kitab khusus yang beliau tulis berkenaan dengan cabang ilmu tersebut. Beliau menulis berkenaan dengan lughah, banyak kitab, berkenaan dengan fiqh, banyak kitab dan lain sebagainya. Bal walahu ziyadatun wa mukhtara'at. Bukan hanya beliau menulis buku dalam satu bidang itu saja, dalam pelbagai bidang tersebut beliau bukan cuma sekedar menulis buku saja, tapi beliau ada tambahan-tambahan dan ada temuan-temuan baru, ada dapatan-dapatan baru yang beliau letakkan dalam setiap buku-buku yang beliau hasilkan. Kalau tuan-tuan terbiasa dengan penulisan tesis di universiti misalkan, biasanya kalau seorang pelajar nak menghasilkan satu tesis, perbahasan atau perbincangan yang di kalangan para pemeriksa adalah mereka nak pastikan apa perkara baru yang hendak engkau bincangkan dalam tesis tersebut. Kalau kita tulis satu karya hanya mengulang-ulang tulisan yang lepas, tak ada sumbangan yang signifikan berkenaan dalam ilmu tersebut, betul tak? Dan apa yang berlaku pada Imam Suyuti adalah beliau bukan cuma sekedar menulis buku, bukan sekedar terbitkan buku. Ada setengah orang ni tuan-tuan yang penting terbit banyak, biar nampak tulisan dia banyak, betul tak? Akan tapi kalau kita baca satu-satu apa yang dia tulis ni, tak ada perkara baru, hanya pengulangan daripada perbahasan-perbahasan yang ada dalam kitab-kitab yang lain. Nah, maknanya dia fokus kepada quantity tapi tidak fokus kepada quality, betul tak? Nah, Imam Suyuti kata Mula Al-Qari, beliau bukan cuma fokus kepada quantity. Kalau kita tengok quantity tulisan Imam Suyuti sangat banyak. Ada setengah pengkaji mengatakan tulisan Imam Suyuti mencapai 300 tajuk. Ada yang mengatakan 500 tajuk, ada yang sampai mengatakan 700 tajuk dan lain sebagainya.
Bukan hanya Imam Suyuti fokus untuk memperbanyak bilangan tajuk kitab-kitab yang beliau hasilkan, tapi beliau juga fokus kepada kualiti. Dalam setiap tulisan yang beliau hasilkan, beliau akan pastikan ada nilai baru atau ada dapatan baru yang awak tidak akan jumpa di tempat yang lain. Orang kampung saya sebutnya ada aspek novelty dia, tuan-tuan. Ada perbezaan, ada kelebihan tertentu di dalam tulisan yang beliau hasilkan dalam kitab tersebut. Nah, kata Imam Mulla Ali Al-Qari, walahu ziyadat wa mukhtara'at yastahiqu an yakuna huwal mujaddid fil qarnil ashir kama da'ahu. Oleh karena beliau memberikan sumbangan yang sangat besar, dan kualiti daripada sumbangan tersebut pun sangat mendalam dan signifikan. Oleh karena yang demikian, maka beliau berhak dan layak untuk kita katakan sebagai seorang imam mujaddid pada abad ke-10. Imam mujaddid atau pembaharu atau reformis pada abad ke-10. Nah, berbincang berkenaan dengan aspek reformis atau mujaddid pada abad ke-10 ini, tuan-tuan, sebenarnya beliau merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ini adalah hadis yang sering disebut-sebut berkenaan dengan kedatangan seorang mujaddid pada setiap kurun, pada setiap abad, setiap 100 tahun dalam sejarah Islam. Hadis tersebut, tuan-tuan, kita baca daripada Sunan Abu Dawud, dan kebetulan Imam Suyuti pun pernah menerbitkan satu syarah atau satu kitab yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud, ya. Kita ambil daripada kitab Imam Suyuti. Imam Abu Dawud mengatakan haddatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Mahri. Beliau adalah seorang ulama di Mesir yang siqah, tuan-tuan. Kalau kita belajar hadis, kita akan menilai seorang perawi ini dhaif ke atau siqah dan lain sebagainya, kan. Kalau dia reliable dalam periwayatan hadis, kita sebut siqah. Nah, Abu Dawud mengatakan haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Sulaiman bin Dawud al-Masri adalah seorang ahli Mesir, ulama di Mesir yang siqah. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab, tuan-tuan, adalah Abdullah bin Wahab al-Misri juga, orang Mesir. Kita akan tengok nanti, tuan-tuan, dari awal hingga ke akhir sanad ni semuanya adalah ahli Mesir. Kita sebut dia sebagai musalsal bil Misriyin. Musalsal bil Misriyin. Dia semua bersambung dengan ulama di Mesir. Akhbarana Ibn Wahab. Ibn Wahab, tuan-tuan, ulama yang sangat besar. Beliau mengaji dengan ulama yang ada di Mesir, yaitu Lais ibn Sa'ad, ulama terbesar di Mesir pada zaman tersebut. Lalu kemudian mengaji, melanjutkan pengajian ke Madinah, berjumpa dengan Imam Malik bin Anas, ulama terbesar yang ada di Hijaz. Justru Ibn Wahab menghimpun keilmuan dua ulama besar, Lais ibn Sa'ad dan Imam Malik. Lalu beliau balik ke Mesir dan menjadi seorang ulama faqih, pakar dalam fiqh, pakar dalam hadis, dan pakar dalam pelbagai bidang. Ibn Wahab, tuan-tuan, pernah mengatakan, laula Malik wal Lais la halaktu. Sekiranya saya tak mengaji dengan Imam Malik dan tak mengaji dengan Imam Lais, sesatlah saya. Macam mana macam tu? Orang sesat ni bukan karena dia tak mengaji. Kadang orang karena mengaji dia sesat. That's why dia katakan, kalau saya tak mengaji dengan Malik, dengan Lais, saya akan sesatlah. Halaktu, saya akan binasalah. Kenapa? Sebab saya dulu ingat semua hadis boleh terus diamalkan. Semua hadis boleh terus dijadikan sebagai pegangan. Selepas saya mengaji dengan Imam Malik, selepas saya mengaji dengan Imam Lais, dua-dua ni pakar dalam fiqh, tuan-tuan. Dia yang ajarkan kepada saya hadis ni boleh pakai, hadis ni tak boleh pakai. Hadis ni ditarjih dengan hadis ni bertentangan dengan hadis ni dimansuh dengan hadis ni. Itu yang kata Imam Ibn Wahab, karena bimbingan daripada dua pakar hadis dan fiqh yang besar ni, saya boleh memastikan mana hadis boleh diamal, mana hadis yang tidak boleh diamal. Jadi penting, tuan-tuan, kita mengaji kepada orang yang pakar. Mentor kita mesti mentor yang betul-betul pakar dalam bidang, sehingga dia boleh membimbing kita macam mana mengolah informasi dan mengolah maklumat. Isu kita pada zaman sekarang ni bukan tak ada maklumat, kan? Kita maklumat sekarang pada hari ini sangat mudah untuk kita dapatkan.
Hanya klik saja kita boleh dapat maklumat. Tak ada isu berkenaan mendapatkan maklumat pada hari ini. Yang menjadi masalah pada hari ini adalah bagaimana mengolah maklumat. Maklumat kita boleh capai sekali dengan Google. Kitab-kitab boleh didapatkan, download saja dengan PDF. Tapi macam mana mengolah maklumat, kita perlukan ada bimbingan daripada orang yang pakar, orang yang memiliki kemahiran dalam mengolah maklumat, mana maklumat yang sahih boleh diguna dan mana maklumat yang tidak sahih yang mesti ditinggalkan. Dalam ilmu agama macam itu juga, tuan-tuan. Jangan ingat kalau kita baca kitab semua selesai, kita alim, kita pakar. Tak, belum. Kita alim dan pakar apabila kita baca kitab itu semua dan kita boleh buat priority dan membuat susunan mana yang boleh diamalkan, mana yang tak boleh diamalkan. Itu sebabnya dalam pelbagai kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i saja misalkan, berlambak kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i berjilid-jilid, ulama telah bagi kategori, ni kitab yang muktamad, ni kitab yang tak muktamad. Ya tak? Dalam menghasilkan fatwa, dahulukan kitab ni, belakangkan kitab ni. Betul tak? Bukan sekedar ada dalam kitab. Tak. Bukan sekedar saya jumpa dalam kitab, ulama kata macam ni. Tak cukup. Kita kena tahu mana susunan-susunan kitab, mana yang mesti didahulukan, mana yang kena dibelakangkan. Nah, ini memerlukan bimbingan, mentor daripada para ulama. Ya tak? Itu sebabnya kita perlu bertalaki, jumpa dengan ulama, berbincang dengan para ulama agar mereka melatih kita macam mana berfikir secara manhaji, berfikir secara metodologi yang tepat. Bukan sekedar kita mendapatkan maklumat dan membaca maklumat tanpa memiliki kemahiran untuk memilah dan memilih mana maklumat yang relevan dan mana yang tidak relevan. Nah, itu Ibn Wahab, tuan-tuan. Abdullah Ibn Wahab. Apabila Imam Syafi'i sampai ke Mesir, tadi Abdullah bin Wahab duduk di Mesir, dia lebih tua daripada Imam Syafi'i, dia lebih senior daripada Imam Syafi'i. Justru dia mengaji dengan Imam Malik awal. Dia balik ke Mesir, Imam Syafi'i sampai ke Mesir, beliau sudah meninggal dunia. Justru Imam Syafi'i sangat-sangat sangat-sangat berminat untuk mendapatkan kitab-kitab Ibn Wahab, dan kebetulan Imam Syafi'i berjumpa dengan Harmalah Ibn Yahya. Harmalah Ibn Yahya adalah rapat dengan Abdullah bin Wahab. Dia memiliki kitab-kitab Ibn Wahab. Imam Syafi'i dapatkan daripada dari Harmalah bin Yahya kitab-kitab Ibn Wahab untuk dirujuk dan menjadi salah satu sumber yang penting dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Nah, dalam sanad ini Ibn Wahab meriwayatkan daripada Sa'id Ibn Abi Ayyub, juga orang Mesir dan siqah. Kalau saya nak cerita tentang dia panjang lagi, tuan-tuan. Nanti habis topik kita, slide saya tak sampai lagi kita bincang, kita dah habis semua bincang dengan satu sanad saja. Betul tak? Sebab kalau kita mengaji hadis memang satu persatu periwayatan tu kita kena teliti terlebih dahulu siapa mereka untuk kita kemudian merumuskan sama ada hadis ni sahih, boleh terima atau tidak boleh diterima. Kita bincang pada masa yang lain, insya-Allah. Sa'id ibn Abi Ayyub an Syarahil ibn Yazid al-Ma'afiri, juga orang Mesir. An Abi Alqamah, juga orang Mesir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fima a'lamu an Rasulillah. Maknanya Abu Alqamah dia mengatakan, mengikut pandangan saya Abu Hurairah riwayatkan hadis ini daripada Nabi. Nampak macam ada keraguan-raguan. Dia tak pasti sama ada ini berasal daripada Nabi atau tidak berasal daripada Nabi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagi umat Islam ni setiap awal 100 tahun, setiap awal 100 tahun orang yang akan memperbaharui agamanya, seseorang yang akan memperbaharui agama Islam. Jadi setiap 100 tahun, awal 100 tahun, awal satu kurun akan ada seorang ulama yang sangat besar yang akan mengembalikan umat Islam ni daripada selepas mereka terpesong daripada jalan yang lurus. Selepas mereka menghadapi pelbagai masalah dalam umat, akan ada seorang reformis atau seorang pembaharu yang akan mengembalikan umat ni kembali kepada jalan yang benar. Ya tak?
selepas mereka keluar daripada trek yang sepatutnya. Nah, apa kata Imam Suyuti? Hadal hadis ittafaqal huffaz ala tashihi. Hadis ni para huffaz maknanya adalah pakar-pakar hadis. Para pakar-pakar hadis telah sepakat bahawa hadis ni adalah hadis sahih, kata Imam Suyuti. Minhum al-Hakim fil Mustadrak. Antara yang mengatakan hadis ni sahih adalah Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Wal Baihaqi fil Madkhal, Imam Baihaqi juga dalam kitab Al-Madkhal ila kitabis Sunan mengatakan hadis ni pun sahih. Wa mimman nassa ala sihhatihi minal mutaakhirin Al-Hafiz Abdul Fadl Ibn Hajar. Antara ulama mutaakhirin yang juga mensahihkan hadis ni adalah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau adalah ulama hadis yang paling besar pada zaman dia, tuan-tuan. Dan kata Imam Suyuti, hadis ni turut disahihkan oleh Imam Ibn Hajar. Justru walaupun kalau tuan-tuan nanti nampak ada perbincangan berkenaan dengan status hadis ni daripada aspek sanad dia, akan tapi kata Imam Suyuti, para ulama ramai yang mensahihkan hadis ni. Bahkan di kalangan mutaqaddimin, kalangan terdahulu, mereka sering menyebut-nyebut hadis ni, mengatakan akan ada mujaddid, akan ada pembaharu setiap 100 tahun, dan ini menunjukkan bahawa hadis ini diterima di kalangan para ulama yang terdahulu. Soalan berikutnya adalah, kalau tadi kita bincang berkenaan dengan kesahihan hadis, bagaimana kandungan hadis? Siapa yang dimaksud dengan orang yang akan memperbaharui agama setiap tahun nih, setiap 100 tahun nih? Menurut Imam Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, as-sahih annal haditha yashmalu aksara min wahid. Hadis ni menurut beliau bukan terfokus kepada satu orang dalam setiap satu kurun. Bagi beliau lebih daripada satu orang dalam satu kurun. Maknanya pembaharu ni bukan satu orang satu kurun nih, satu abad, tapi ada beberapa bilangan ulama yang hidup dalam satu kurun ni, kita boleh katakan mereka adalah pembaharu pada abad ni, si fulan dan lain sebagainya. Tak mesti satu orang. Kenapa? Sebab hadis mengatakan man yujaddid. Man tu adalah isim mausul yang bersifat umum. Justru dia tidak mesti satu orang saja, tapi ramai pun boleh termasuk dalam kalangan mujaddid ni. Dan pandangan tersebut kemudian juga disokong oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Beliau mengatakan walakin alladhi yata'ayyanu fi man ta'akhkhar alhamlu ala aksara minal wahid. Kata Imam Ibn Hajar, yang perlu kita tetapkan pada kalangan berikutnya adalah, ya, pembaharu dalam setiap kurun tak mesti satu orang. Mereka boleh berbilang orang, boleh beberapa orang dalam satu kurun. Nah, oleh yang demikian tuan-tuan, Imam As-Suyuti pernah menghasilkan satu buku bertajuk At-Tanbi'ah biman yab'atsahu Allah ala ra'si kulli mi'ah. Ini adalah kitab Imam Suyuti yang secara khusus berbincang berkenaan dengan siapa pembaharu dalam setiap kurun, sejak kurun awal hingga kurun beliau. Imam As-Suyuti, tuan-tuan, berada pada kurun yang ke-9. Justru beliau menghimpun pelbagai pandangan-pandangan ulama yang menetapkan siapa pembaharu pada kurun pertama, siapa pembaharu pada kurun kedua, ketiga dan seterusnya. Saya ringkaskan untuk tuan-tuan sekalian bahawa menurut para ulama, pembaharu pada tahun yang pertama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, kena tengok riwayat hidup beliau. Pakar sejarah telah berbincang berkenaan dengan seorang ulama sekaligus pemimpin yang sangat hebat nih. Umar bin Abdul Aziz ni, tuan-tuan, dia bukan sekedar khalifah, beliau adalah khalifah, ya, meninggal pada tahun 101 Hijrah. Beliau adalah khalifah di dalam dinasti Bani Umayyah. Jadi selepas baginda meninggal dunia, masuk era Khulafa Rashidin, selepas Khulafa Rashidin masuk dalam Bani Umayyah, betul tak? Dan Umar bin Abdul Aziz termasuk dalam dinasti Bani Umayyah. Beliau adalah seorang khalifah yang berkuasa menguasai dunia Islam, yang pada masa itu, tuan-tuan, telah meliputi hampir sepertiga dunia. Hampir sepertiga dunia.
Dia bukan satu kawasan saja. Sepertiga dunia telah dikuasai oleh umat Islam pada masa itu, dan mereka berada dalam satu khalifah, dan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pada zaman itu. Walaupun beliau seorang khalifah, beliau sebenarnya juga adalah seorang ulama. Beliau juga adalah seorang ulama. Justru perhatian beliau dalam mentadbir negara, perhatian beliau dalam aspek politik tidak memalingkan perhatian beliau dalam aspek agama. Justru Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, adalah khalifah pertama yang berusaha untuk menghimpun semua hadis dalam bentuk tulisan. Dulu hadis-hadis Nabi diriwayatkan secara verbal saja, diriwayatkan dari satu orang kepada orang lain. Justru kata Umar bin Abdul Aziz, saya bimbang hadis Nabi ini akan hilang seiring dengan meninggalnya para ulama nih. Kalau ilmu disimpan oleh para ulama dalam dada-dada mereka saja, mereka meninggal dunia, hilanglah agama ilmu tersebut. Dan saya bimbang hadis pun macam tu. Hadis adalah rujukan terpenting selepas Quran. Sekiranya hadis tidak dihimpun dalam satu kitab, dan hadis hanya disimpan dalam minda dan hati para ulama, ulama meninggal, hadis hilang. Ini bahaya, kata Umar bin Abdul Aziz. Justru beliau menulis surat kepada para gubernur-gubernur yang ada di pelbagai negeri. Beliau katakan, setiap gubernur tengok siapa ulama yang ada di negeri tersebut, suruh ulama tersebut tulis hadis yang beliau hafal dalam satu kitab. Inilah yang kemudian berlaku gerakan besar-besaran yang kita sebut sebagai tadwinul hadis. Tadwin hadis adalah kita himpun hadis dalam kitab, ya kan? Beza dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti nak himpun semua dalam satu kitab. Ini bezanya adalah dia nak satu ulama tulis satu kitab. Beza. Itulah tadwin kitab, tadwin hadis. Dan Umar bin Abdul Aziz ini, tuan-tuan, seorang khalifah, seorang ulama, dan orang juga yang terkenal sangat zuhud. Kehebatan Umar bin Abdul Aziz dalam mentadbir negara, tuan-tuan, membuat seluruh umat Islam di zaman beliau sudah cukup dan kaya sehingga tak nak menerima zakat lagi. Hebat tak? Maknanya beliau berjaya telah bukan cuma mengurangkan kadar kemiskinan, tapi menghapus kadar kemiskinan semua. Menghapus kadar kemiskinan semua. Ini kita kena belajar macam mana dia boleh menghilangkan kemiskinan atau kefakiran dari seluruh umat, padahal rakyat dia lebih besar dan lebih banyak daripada yang kita hadapi pada hari ini. Apa yang dia kena buat? Apakah potong budget ke atau apa? Entahlah, saya bukan pakar dalam pentadbiran, tuan-tuan ya. Tapi yang pasti ulama mengatakan, pakar sejarah mengatakan bahwa pada zaman beliau ramai para pengagih zakat pergi dari satu rumah ke rumah yang lain nak tawarkan, awak terima zakat ke tak? Awak nak terima zakat? Mereka semua katakan, sorry, saya tak nak terima zakat. Kami dah kaya dah, kami dah cukup dah. Maknanya membuat seluruh rakyat cukup bukan perkara mustahil. Dia pernah berlaku. Yang penting adalah ada pemimpin macam Umar bin Abdul Aziz, betul tak? Yang memiliki political will dan kepakaran dalam mentadbir negara dan juga dalam pengagihan kekayaan sehingga semua menikmati apa yang dimiliki oleh kekayaan negara tersebut. Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, justru dikenali sebagai orang yang sangat zuhud. Sangat zuhud. Selalu dikatakan tokoh zuhud yang paling terkenal, pertama Umar ibn Khattab, yang berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dua-dua penguasa, dua-dua pemimpin. Siapa kata nak zuhud kena tinggalkan dunia, silap. Zuhud yang paling zuhud adalah apabila seorang memegang kuasa, memegang jawatan, tapi dia ingat kepada Allah dan gunakan jawatan tersebut untuk masuk surga. Justru ucapan terkenal Umar bin Abdul Aziz adalah beliau mengatakan, innali nafsan tawaqah. Saya ni punya jiwa yang sangat ambisius. Ambisius apa bahasa Melayu, tuan-tuan ya? Sangat punya ambisi kuat, tinggi. Saya punya cita-cita tinggi sangat. Kenapa? Sebelum jadi khalifah, saya nak jadi khalifah. Itu cita-cita dia. Sebelum jadi khalifah, saya nak jadi khalifah.
Selepas jadi khalifah saya nak masuk surga. Oh, cita-cita lebih tinggi lagi tuan-tuan. Jadi itu selalu para ulama ingatkan, kalau kita nak punya cita-cita, jangan setakat berhenti menjadi penguasa saja, jadi tokoh politik saja. Nak cita-cita mesti masuk surga. Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la. Kalau awak minta kepada Allah, minta jangan kecil-kecil. Dunia ni kecil, betul tak? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kecil. Minta kepada Allah, minta firdausul a'la. Surga firdaus yang paling tinggi, minta kepada Allah. Jangan, ya Allah saya minta surga tepi-tepi pun okey. Itu tak ada apa namanya tumuhat atau tak ada ambisi kuat. Orang muslim jangan disuruh jangan macam tu. Itu untuk minta surga tepi-tepi pun jangan. Apalagi ya Allah saya minta dunia, jadi penguasa dunia saja. Kecil sangat. Betul tak? Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang paling tinggi, yaitu al-firdausul a'la. Surga yang paling tinggi. Kata Nabi, ini adalah surga yang berada di tempat yang paling tinggi, di tengah-tengah surga. Fauqahu arsyur rahman, di atas dia cuma ada arsy saja. Tak ada darjat yang lebih tinggi daripada firdaus melainkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak punya cita-cita, gantung cita-cita, jangan gantung setinggi bintang, tuan-tuan. Bintang masih pendek lagi. Kalau nak gantung cita-cita, gantung di firdausul a'la yang paling tinggi. Nah, justru kata Umar bin Abdul Aziz, saya ni punya hati yang tak pernah cukup. Ambisi saya tak pernah cukup. Bagus orang punya ambisi macam ni, bagus. Ya tak? Cita-cita saya tak pernah cukup. Kalau perkara dunia kita kena cukup-cukup, tuan-tuan. Tapi kalau perkara akhirat jangan pernah cukup. Itu sebabnya kalau kita minta dalam doa, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam untuk orang bertakwa, bukan makmum. Makmum tak cukup. Dalam perkara akhirat saya nak jadi imam. Bagi orang yang bertakwa saya nak jadi imam. Wah, ini apa namanya, dalam cita-cita kita dalam perkara akhirat ni, tuan-tuan, jangan pernah bawah-bawah pun okey lah. Tepi-tepi surga pun okey. Kita nak yang paling tinggi, betul tak? Kita nak yang paling tinggi. Nah, justru tuan-tuan sekali lagi, Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kepada kita bahawa zuhud tidak mesti meninggalkan dunia. Sebaliknya, zuhud adalah dengan cara pegang dunia lalu gunakan dunia untuk mencapai surga. Ini dia yang digunakan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz. Dan untuk makluman tuan-tuan sekalian, Umar bin Abdul Aziz ni sebenarnya masih keturunan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia punya hubungan dengan Sayyidina Umar. Imam Ibnul Jauzi pernah menulis satu buku khusus untuk menceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni. Dan dia bercerita pada satu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau adalah seorang pemimpin yang sangat prihatin dengan masyarakat rakyat dia kan. Dia setiap malam akan keluar untuk periksa dan perhatikan keadaan-keadaan rakyat dia. Pada satu ketika apabila beliau tengah rehat dan bersandar di satu rumah, dia dengar rumah tu ada perbincangan antara seorang perempuan dengan ibu dia. Rupanya perempuan ni adalah penjual susu di pasar. Lalu ibu dia mengatakan, wahai anakku, agar kita dapat untung banyak, awak campurlah susu ni dengan air. Ya tak? Anak perempuan tu katakan, tak boleh mak, haram ni mak macam ni. Ya tak? Lalu apa kata mak dia? Kata anak tersebut, tak boleh mak. Sayyidina Umar Ibn Khattab khalifah telah katakan jangan ada orang campur air dengan susu. Ini tindakan khianat yang boleh membawa hukuman. Ya tak? Apa kata emak dia? Budak, Umar tak dengar lah. Betul tak? Umar sekarang tengah di istana, tak dengar pun. Awak buat dia tak tahu pun. Apa kata perempuan tersebut? Kalaupun Umar tak tahu kan Allah tahu. Wah, ini hebat dengan perempuan macam ni kan. Jadi kata Sayyidina Umar, wih ini calon menantu yang sangat bagus nih. Calon menantu sangat bagus. Dia pun balik ke rumah, kumpul anak-anak dia. Lalu dia tawarkan satu-satu, nak kawin tak?
kalau awak tak kawin, kalau saya masih kuat lagi kawin, saya sendiri kawin sama dia. Tapi minta maaf, saya sudah tak mampu lagi menikah lah. Jadi saya nak tawarkan kepada anak-anak sekalian. Nah, kemudian dia kawin dengan anak Sayyidina Umar bernama Asim bin Umar, lalu melahirkan anak belum melahirkan anak, seorang perempuan ini lalu menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ini kata Imam Ibnul Jauzi. Nah, justru orang soleh, tuan-tuan, sekali lagi, dia tidak lahir begitu saja. Dia kena ada peranan daripada emak, bapak, atuk, nenek dia, betul tak? Atuk, nenek dia, keturunan, keluarga ni penting untuk menghasilkan keturunan yang unggul macam ni. Kalau kita nak dapatkan anak soleh, kita sendiri kena jadi soleh dulu. Ada setengah ibu bapa kan macam tu. Setiap maghrib dia suruh anak dia baca Quran. Lepas maghrib baca Quran, dia sendiri tengok TV, tuan-tuan. Macam mana nak jadi anak soleh, betul tak? Nah, justru kalau kita nak menjadikan anak kita anak soleh, kita sendiri kena berubah. Kena tukar diri kita menjadi orang-orang yang soleh terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalaupun kita soleh cuma 50% saja, anak kita mudah-mudahan jadi soleh 70%, betul kan? Cucu kita nanti soleh 100% dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama, Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i. Pada kurun yang kedua, saya yakin tuan-tuan kenal Imam Asy-Syafi'i. Dan kurun yang ketiga dikatakan adalah Ahmad ibn Suraij. Ahmad ibn Suraij, tuan-tuan, adalah pakar mazhab Syafi'i yang paling hebat di Baghdad. Karena beliau, mazhab Syafi'i tersebar dan menjadi satu mazhab yang kuat di Baghdad. Beliau adalah Abul Abbas Ibn Suraij. Beliau mengaji fiqh daripada Osman Al-Anmati. Dan Al-Anmati adalah murid Al-Muzani. Al-Muzani adalah murid Imam Syafi'i. Ada ulama mengatakan pembaharu pada abad ketiga adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ada yang mengatakan Ibnu Suraij, ada yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan pandangan yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari adalah pandangan Imam Ibn Asakir dalam kitab dia Tabyin Kadhibil Muftari. Jadi ada setengah ulama mengatakan pembaharu pada masa itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ibnu Suraij memang memberikan sumbangan sangat besar dalam aspek fiqh. Dalam fiqh, terutamanya fiqh mazhab Syafi'i. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari memberikan sumbangan yang sangat banyak dan sangat penting dalam meluruskan semula akidah umat Islam selepas terpesong dengan akidah-akidah yang lain seperti Mu'tazilah, Rafidhah dan lain sebagainya. Justru beliau sangat layak untuk dijadikan sebagai pembaharu umat Islam pada abad yang ketiga Hijrah. Pada abad yang keempat Hijrah, tuan-tuan, ada beberapa nama yang naik dikatakan sebagai pembaharu pada abad tersebut, yaitu Abu Hamid Al-Isfarayini di Baghdad, seorang pakar fiqh mazhab Syafi'i. Juga Abu Sahal As-Su'luki, pakar fiqh hadis di Nisabur, tuan-tuan. Beliau adalah murid rapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan karena beliau, akidah Al-Asy'ari menyebar di kalangan Nisabur dan bahkan menyebar di kalangan Khurasan. Khurasan itu adalah karangan yang cukup luas ya kan tuan-tuan pada masa itu. Dan dia adalah Abu Sahal As-Su'luki, orang yang sangat hebat dalam bidang fiqh, hebat dalam bidang hadis dan juga pakar dalam bidang akidah. Ada lagi yang mengatakan pada abad keempat ni pembaharu adalah Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani dalam fiqh dia bermazhab Maliki dan seorang mufti dalam mazhab Maliki di Baghdad. Pada masa yang sama beliau adalah seorang pakar akidah yang sangat cerdik, tuan-tuan, sangat alim. Menguasai pelbagai ilmu, bukan cuma perbezaan mazhab dalam aliran-aliran Islam saja. Beliau juga menulis pelbagai buku berkenaan dengan akidah-akidah selain agama Islam. Dan sebagian daripada buku-buku beliau ada pada hari ini. Dan salah satu sumbangan besar Al-Baqillani adalah dalam ilmu usul fiqh. Kitab beliau dalam usul masih menjadi rujukan penting pada hari ini. Dan yang berikutnya adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tuan-tuan mesti kenal Abu Ishaq nih. Beliau adalah penulis kitab Al-Luma' fi Usulil Fiqh.
beliau juga menulis kitab Tanbih, beliau juga menulis kitab Muhazzab yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau pun dikatakan sebagai pembaharu pada abad yang keempat. Pada abad kelima, kebanyakan ulama sepakat bahwa abad kelima pembaharunya adalah Imam Al-Ghazali. Dan sampai hari ini tuan-tuan, kita boleh melihat keberkatan Imam Al-Ghazali dalam pelbagai ilmu. Dalam fiqh beliau imamnya, dalam akidah imamnya, dalam tasawuf pun imam juga. Dan pengaruh beliau sangat besar sehingga membentuk pemikiran dan minda umat Islam hingga hari ini. Justru beliau layak untuk dikatakan sebagai pembaharu pada abad yang kelima. Ada lagi nama lain yang dicadangkan masuk sebagai pembaharu pada abad tersebut adalah Abu Tahir As-Silafi. Abu Tahir As-Silafi tuan-tuan adalah seorang hafiz, seorang pakar hadis yang berasal dari Isfahan, kemudian keliling dunia untuk himpun pelbagai kitab-kitab hadis. Pada hari ini tuan-tuan, kalau kita nak meriwayatkan kitab-kitab hadis, terutamanya kitab-kitab yang kecil-kecil dalam hadis, kita akan jumpa Silafi dalam sanad kitab tersebut. Sebab Silafi adalah orang yang memberikan perhatian besar dalam menghimpun kitab dan menyimpan dia agar tidak dirusak atau tidak dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam pada zaman tersebut. Justru kebanyakan kitab hadis pada hari ini melalui periwayatan As-Silafi. As-Silafi tuan-tuan pada akhir hayatnya beliau menetap dan tinggal di Iskandariyah, Alexandria, di Iskandaria. Pada masa itu Mesir berada dalam kekuasaan dinasti Fatimiyah yang Syiah. Betul tak? Justru pada awalnya beliau masih tak boleh menyebarkan ilmu dan banyak umat Islam yang terutamanya ahli hadis dihalang untuk meriwayatkan hadis. Akan tapi pada masa As-Silafi sudah mula ada perubahan dalam dalaman Fatimiyah ni tuan-tuan. Ada seorang wazir yang kemudian sangat rapat dengan As-Silafi. Dia bina satu madrasah untuk Silafi. Silafi duduk di tempat tersebut dan menyebarkan ilmu hadis di Iskandariyah. Dan terkenal madrasah Silafi ini mengeluarkan ramai alumni yang tersebar ke seluruh dunia, yang pakar dalam qiraat, pakar dalam fiqh, pakar dalam hadis terutamanya. Nah, beliau memang layak untuk dijadikan sebagai pembaharu, terutamanya dalam bidang hadis. Kalau Al-Ghazali dalam bidang epistemologi, dalam fiqh, kan, dalam akidah, Imam Ghazali sangat layak dijadikan pembaharu. Pada masa yang sama, hadis adalah Abu Tahir As-Silafi. Yang keenam, Fakhruddin Ar-Razi. Pada abad keenam ada Fakhruddin Ar-Razi. Imam juga yang sangat hebat dalam pelbagai ilmu, terutamanya usul fiqh, dalam akidah dan dalam fiqh mazhab Syafi'i. Buku-buku beliau sangat banyak. Ada juga nama lain yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi dia beza sikit tuan-tuan. Pada zaman tu kebanyakan ulama berakidah, bermazhab akidah Asy'ari kan. Macam tadi Al-Ghazali, lalu Fakhruddin Ar-Razi. Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah pakar hadis berakidah Hanbali. Beliau berasal daripada Baitul Maqdis di Palestin, keluarga beliau. Apabila tentara salib menawan Baitul Maqdis, keluarga beliau pindah ke Damsyik di satu kawasan bernama Salihiyah. Salihiyah ni berada di Gunung Qasyun. Dulu saya pernah mengaji di sana. Di situ ada madrasah yang disebut sebagai madrasah Hanabilah. Dan di situ juga ramai para ulama bermazhab Hanbali duduk di sini. Dan Syekh Abdul Ghani, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memang hafiz, sangat hebat dalam hadis. Akan tapi beliau mencetuskan perbalahan di kalangan para ulama apabila dia berbincang berkenaan dengan akidah yang berbeza dengan mazhab Asy'ari yang berkuasa pada zaman itu. Akhirnya beliau dibuang ke Mesir dan meninggal dunia di Mesir. Tapi beliau tidak dinafikan, kitab-kitab beliau sangat hebat, menunjukkan kehebatan beliau dalam ilmu hadis. Yang berikutnya ada juga nama Imam Ar-Rafi'i. Tuan-tuan kenal mesti Imam Ar-Rafi'i, ya tak? Yang tokoh hadis, tokoh fiqh mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Biasa kalau kita bincang fiqh kita adalah Imam Rafi'i Nawawi, Imam Rafi'i Nawawi. Dua-dua ni pun dikatakan sebagai ulama yang dikatakan mujaddid dan pembaharu pada abad yang ke-6 Hijrah. Pada abad ke-7 Hijrah ada Ibnu Daqiqil Aid, Imam Hafiz di Mesir. Nih tuan-tuan ni kita kena kenal para ulama ni tuan-tuan. Sebab para ulama ni adalah nenek moyang kita semua, Sebagaimana kita kenal
moyang kita ke atas, kita kena kenal para ulama kita nih, ya tak? Para ulama yang telah menyampaikan agama kepada kita, kita kena hormati, paling kurang kita kenal mereka. Nah, Imam Ibnu Daqiq al-Aid, tuan-tuan, beliau pakar dalam dua mazhab, terutamanya Maliki dan Syafi'i. Dan beliau pernah menjawat sebagai Qadhi al-Qudat pada dinasti Bani Mamluk di Mesir. Jadi Qadhi al-Qudat maknanya adalah hakim tertinggi negara. Dia pakar dalam ilmu hadis, terutama Maliki dan Syafi'i. Dan beliau juga seorang hafiz. Kitab-kitab hadis beliau pada hari ini sangat ramai. Antara yang mengaji dengan Imam Ibnu Daqiq al-Aid adalah Imam Az-Zahabi, datang dari Syam setakat nak mengaji dengan Ibnu Daqiq al-Aid. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah datang dari Syam mengaji dengan Ibnu Daqiq al-Aid. Dia ulama besar dan bahkan dikatakan sepakat para ulama bahawa beliau adalah mujaddid pada abad tersebut. Dan ada lagi nama yang lain adalah Jamaluddin al-Isnawi, pakar fiqh mazhab Syafi'i di Mesir juga. Beliau menulis pelbagai kitab, salah satunya adalah At-Tamhid fi Takhrijil Furu' al-Usul, Takhrijil Fusul Usul al-Furu'. Ini salah satu buku rujukan hasil penulisan al-Isnawi. Abad ke-8, tuan-tuan, kita dah sebutkan Sirajuddin al-Bulqini. Kita dah bincang pada perjumpaan yang lepas. Dan juga Imam Zainuddin al-Iraqi. Iraqi adalah pakar hadis, guru Imam Ibn Hajar. Beliau pun dikatakan sebagai pembaharu pada abad ke-8 Hijrah, pada kurun ke-8. Salah satu sumbangan al-Iraqi adalah beliau menghidupkan semula majlis imla. Imla ni, tuan-tuan, beza dengan majlis sama dalam hadis, ya. Kalau majlis sama kita baca hadis macam Sahih Bukhari yang telah kita hatamkan sebelum ni, gitu kan. Baca itulah majlis sama. Tapi majlis imla adalah seorang syekh akan mengimlakkan hadis dengan menyebutkan sanad dia hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah satu tradisi di kalangan ahlul hadis yang dulu hidup pada zaman mutaqaddimin. Tapi mutaakhirin sudah mulai terkubur. Imam Al-Iraqi coba hidupkan semula. Jadi dia akan datang duduk di masjid, dia sudah siapkan hadis-hadis apa yang akan dia sampaikan. Dia bacakan, murid-murid tulis. Biasanya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan topik-topik tertentu. Misalkan kalau dia nak bincang tentang akidah, dia akan pilih hadis-hadis berkaitan dengan akidah. Imam Ibn Asakir pernah mengimlakan hadis-hadis berkenaan dengan tauhid. Zaman sekarang kitab imla tersebut ada pada hari ini. Dan Imam Iraqi ada beberapa amali imla-imla yang beliau imlakan hadis kepada para penuntut ilmu hadis pada zaman itu. Pada zaman dahulu, tuan-tuan, penuntut ilmu hadis sangat ramai. Mereka minat kepada ilmu hadis ni. Bahkan mereka bawa anak-anak mereka hadir dalam majlis-majlis hadis. Bukan sekedar dihadiri oleh para ulama saja. Bukan dihadiri oleh imam-imam saja. Tapi budak-budak kecil dibawa dalam majlis hadis. Bahkan ada yang belum balik lagi, baby lagi, dibawa ke majlis hadis untuk dapat keberkatan dalam periwayatan hadis. Nah, biasanya akan dibezakan. Kalau orang yang hadir dewasa, kita sebut dia telah hadir, dia telah sami'a, mendengar kitab ni daripada Syekh Fulan. Tapi yang baby-baby ini dikatakan telah hadir, hadara fulan. Si fulan hadir. Nanti besar, tuan-tuan, ada nama dia, ada list dia, ya kan? Dia pernah hadir dalam periwayatan hadis oleh Al-Iraqi misalkan. Orang kejar dia. Kenapa? Dia akan meriwayatkan hadis, dia termasuk orang yang hadir dalam majlis Iraqi, dan kemudian dia akan diperlukan untuk meriwayatkan, menyambung sanad para generasi berikutnya, ya kan? Justru kita alhamdulillah pada saat ini sudah mula menghidupkan semula majlis-majlis periwayatan hadis. Sebelum ni kita ada Sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita akan ada kelanjutan daripada majlis tersebut dalam kitab-kitab hadis yang lain. Nah, kita telah sebutkan, tuan-tuan, beberapa ulama yang dikatakan mujaddid sejak kurun pertama hingga kurun ke-8. Soalan berikutnya adalah, pada zaman Suyuti, siapakah dia? Ya tak? Pada abad ke-9 ni, siapa orang yang layak menjadi mujaddid pada abad tersebut? Maka Imam As-Suyuti mengatakan, وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ فَجَعَلَنِي عَلَى رَأْسِ هَذِهِ الْمِئَةِ التَّاسِعَةِ
Allah telah bagi nikmat kepada saya dengan menjadikan saya pada abad yang ke-9 nih. Allah pilih saya hadir menjadi manusia yang hidup pada abad ke-9. Wahabani mansibul ijtihad. Allah pun telah bagi saya darjat ijtihad. Wa atani al-bara'ah wa tulal ba' fi fununil ulum wa nashri dan Allah juga telah buat saya pakar dalam pelbagai ilmu. Wa nashara tasanifi fil masyriq wal maghrib. Allah juga telah menyebarkan karangan buku-buku karangan saya ke timur dan barat. Beliau isyaratkan tuan-tuan ya, saya hidup pada abad ke-9. Saya pun telah diberi kelebihan dalam ijtihad. Karangan saya banyak, kepakaran saya dalam ilmu pun alhamdulillah tinggi. Beliau kasih isyarat apa tuan-tuan? Mudah-mudahan, ya kan? Dia bukan nak kata saya mujaddid nih, tapi mudah-mudahan saya dipilih menjadi mujaddid pada abad yang ke-9. Itu sebabnya di awal tadi Mullah Ali Al-Qari mengatakan beliau layak menjadi mujaddid pada abad ke-9. Siapa yang mengiktiraf perkara ini bukan orang awam. Orang awam nak sebut si fulan mujaddid kita tak kira tuan-tuan. Betul tak? Si fulan adalah mujaddid abad ni. Yang siapa yang cakap si fulan budak tu kita tak ambil kira. Betul tak? Yang mengiktiraf perkara ini adalah ulama, imam. Bahkan yang mengiktiraf tersebut Mullah Ali Al-Qari yang dikatakan beliau pun mujaddid pada abad berikutnya. Jadi kelayakan tersebut lahir daripada pengiktirafan tersebut lahir daripada orang yang berkelayakan. Betul tak? Orang yang berkelayakan. Kalau orang-orang yang tak berkelayakan yang seperti yang berlaku pada hari ini, setiap orang selalu mendakwa guru dia mujaddid. Betul Ustaz Fuad? Ya kan? Kita bimbang untuk perkara ini, mudah-mudah untuk memberikan gelaran-gelaran sehingga dapat mencetuskan kekeliruan di kalangan masyarakat. Imam As-Suyuti mengatakan dalam buku yang beliau yang lain yaitu Husnul Muhadharah fi Tarikh Misr wal Qahirah, beliau mengatakan wa minal lataif anna syartal mab'usin ala ru'usil qurun misriyun. Beliau katakan kebetulan tuan-tuan kita boleh nampak dalam nama-nama kalangan yang dikatakan sebagai mujaddid ini ramai ahli Mesir. Antaranya Umar bin Abdul Aziz fil ula. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada kurun pertama beliau pernah duduk di Mesir sebelum jadi khalifah pindah ke Baghdad Damsyik. Wasyafi'i fi tsaniyah, Imam Syafi'i pada kurun kedua di Mesir. Walaupun asal beliau dari Mekah kan tuan-tuan. Beliau lahir di Gaza, kemudian belajar di Mekah, Baghdad, kemudian di akhir beliau masuk ke Mesir pada tahun 200 Hijrah. 4 tahun kemudian beliau meninggal dunia di Mesir. Bolehlah kita kata ahli Mesir, betul tak? Wabnu Daqiq al-Aid fi Sabi'ah, Ibnu Daqiq al-Aid pada kurun ke-7 pun ahli Mesir. Wal Bulqini fi Saminah, Imam Sirajuddin Bulqini pun mujaddid pada abad ke-8 orang Mesir. Wa asa an yakunal mab'usu ala ra'sil mi'ati tasi'a min ahli Mesir. Beliau katakan mudah-mudahan orang yang dibangkitkan sebagai pembaharu pada abad ke-9 pun ahli Mesir juga. Siapa? Suyuti kan ahli Mesir. Jadi beliau mudah-mudahan berharap, nama pun berharap tentuan ya. Allah bagi atau tak bagi terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau berharap untuk menjadi orang yang dikira sebagai mujaddid pada abad yang ke-9. Tuan-tuan, ini adalah kehebatan Imam As-Suyuti. Kepakaran beliau tidak didapat dinafikan. Bahkan beliau layak untuk menjadi mujaddid. Tapi bukan bermakna beliau hidup happy-happy. Betul tak? Bukan bermakna beliau hidup semua orang suka dia. Semakin tinggi kita tuan-tuan, semakin banyak cabaran kita. Justru kata Imam As-Suyuti, zikru dalam kitab dia At-Tahaddus bi Ni'matillah. Saya nak cerita tentang nikmat yang Allah bagi kepada saya. Salah satu nikmat yang Allah bagi kepada saya kata Imam Suyuti adalah zikru ni'matillahi alayya fi an aqama li aduwwun yu'zini. Salah satu nikmat yang Allah bagi kepada saya adalah ramai orang musuhi saya.
Kalau kita tuan-tuan, orang celak kita di Facebook 3 hari tak boleh tidur tuan-tuan. Kenapalah dia cakap macam ni? Apa salah aku lah, ya kan? Kenapalah dia cakap negatif macam ni? Sampai ada orang yang lompat daripada tempat yang tinggi. Kenapa? Aku nak mati sajalah. Nobody loves me. Nobody loves me. Semua orang tak suka saya, benci saya. Imam Suyuti melihat perkara ini positif. Imam Suyuti melihat perkara ini positif. Pertama, hakikat kita tuan-tuan manusia, kita akan selalu ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Kalau kita cuma dengar, kalau kita cuma suka dengar orang yang suka kita dan tak suka dengar orang yang tak suka kita, maknanya kita suka pujian tuan-tuan, ya kan? Tanda kita suka pujian adalah kalau orang puji kita, kita senyum-senyum happy. Apabila orang cela kita, kita sakit hati, bimbang, takut. Maknanya you betul lah suka pujian. Ya tak? Tak, aku ni tak suka pujian. Aku ni hati bersih. Ya kan? Kalau hati kita bersih tuan-tuan, dipuji kita tak besar kepala, dicela kita tak down. Betul tak? Kenapa? Aku tak kisah manusia cela atau puji. Yang penting Allah suka kepada saya atau tak. Ini tinggi sangatlah tuan-tuan. Saya pun cuma boleh cakap aja, malu depan Ustaz Fuad nanti. Yang paling penting adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kalau kita nak dengar pandangan manusia, ada manusia suka kita, ada manusia tak suka kita, normal. Normal. Bahkan semakin tinggi darjat kita, semakin ramai orang tak suka kita. Kalau kita tak dikenal tuan-tuan, yang maki kita cuma orang-orang dekat kita saja, betul tak? Kawan-kawan kita saja. Tapi kalau kita terkenal, ramai followers, nama kita selalu ada di media atau surat kabar, orang yang tak kenal kita pun maki kita. Kita kena siap-siap lah. Berapa ramai kita kalau di media sosial nih tiba-tiba ada komen di tempat kita bla 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 bla. Kita tanya siapalah orang nih tak pernah kenal pun orang tuh. Bahkan kadang nama dia pun pakai nama samaran, betul tak? Tak kenal pun. Semakin kita tinggi, semakin ramai orang tak suka kita. Itu namanya professional hazard. Itu adalah satu perkara yang tak boleh dihindari. Ya, adalah perkara package dia tuan-tuan. You nak terkenal, jangan harap orang tak benci awak. Mustahil. You tak kenal, you nak tinggi darjat, mesti orang tak suka kita. Ada orang yang tak suka kita. Justru kata Imam As-Suyuti, ini nikmat daripada Allah. Semakin ramai orang yang benci dia, beliau katakan maknanya ini nikmat besar daripada Allah. Allah bagi semakin tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah bagi, semakin orang tak suka. Fa inna kulla zi ni'matin mahsud, gitu kan? Setiap orang yang punya nikmat mesti ada orang yang hasad dengki. Makin ramai orang hasad dengki, maknanya nikmat kita makin banyak, betul tak? Dan ini yang kena kita reverse psychology tuan-tuan. Jangan kita rasa macam down apabila orang benci kita. Jangan ada orang rasa macam bimbang, takut, atau rasa macam tersiksa apabila orang berkata buruk tentang kita. Tak, ini menunjukkan nikmat kita makin tinggi dan derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti membawakan beberapa dalil perkara ini. Pertamanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi mesti ada musuh daripada kalangan jin dan syaitan. Semakin tinggi darjat nabi adalah darjat paling tinggi. Setiap nabi mesti ada musuh. Begitu juga pewaris para nabi, yaitu para ulama. Kata Imam Suyuti, wa akhrajal hakim fi mustadrakihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summas salihun. Orang yang paling banyak ujian adalah para nabi, para ulama, orang-orang saleh.
Justru semakin banyak ujian kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dalam kehidupan Imam Suyuti, beliau menghadapi pelbagai perseteruan dari sesetengah kalangan, termasuk daripada kalangan ulama di zaman dia. Saya tak ada masa panjang untuk berbincang perkara ini, tapi ada salah satu peristiwa besar tuan-tuan yang berlaku pada Imam Suyuti adalah pada satu ketika beliau pernah dilantik menjadi syekh atau profesor di Khanqah Baibarsiyah. Ini adalah satu istilah kita, adalah college atau university paling besar pada zaman itu. Khanqah ini tuan-tuan adalah satu institusi pendidikan yang khas diberikan kepada kalangan ahli tasawuf. That's why disebut Khanqah, beza dengan madrasah, ya kan? Suyuti pernah dilantik menjadi syekh di Khanqah ini pada tahun 891 Hijrah atas perkenan daripada Khalifah Mutawakkil Allah yang ada di Mesir. Lalu pengurusan Khanqah ini dibiayai atas harta wakaf yang dikhaskan untuk kalangan sufi. Sebab ini adalah khusus untuk ahli sufi. Jadi kalau kalangan sufi nak mengaji, duduk di sini free semua, makan, minum, tempat mereka mengaji semua duduk free di situ. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan adalah pada zaman Imam Suyuti, harta wakaf tersebut kadang berlaku penyimpangan, dilakukan oleh pentadbiran madrasah Khanqah ni sebelum beliau. Jadi ada orang yang tak layak dapat harta wakaf ni, dia ambil harta wakaf tu. Sebelum Imam Suyuti ni biasa saja. Tapi ketika Imam Suyuti pegang jawatan paling tinggi di tempat tersebut, beliau batalkan perkara ni. Beliau tak bagi lagi. Awak tak layak untuk dapat wakaf ni. Kenapa? Sebab pewakaf telah mensyaratkan orang yang layak dapat harta wakaf dari Khanqah ni adalah ahli sufi. Ahli sufi ni sifat-sifat dia sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qusairiyah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah. Awak tak ada sifat-sifat sufi macam tu. Ya kan? Ada setengah orang macam tu kan? Dia mengaku ahli sufi padahal dia bukan ahli sufi. Justru dia ambil harta wakaf tu dengan mengatakan saya layak dapat harta wakaf ni. Imam Suyuti naik jawatan, dia terus potong. Awak tak layak, awak tak layak. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Ramai yang marah pada Imam Suyuti. Mereka bangkit, bahkan pukul Imam Suyuti. Ada sebagian yang mungkin dah berniat nak bunuh dia. Ganas orang zaman dahulu tuan-tuan. Ganas. Kalau Imam Suyuti pada masa itu kita sebut rektor, ya kan? Orang-orang di bawah ni bangkit nak serang rektor pada zaman itu. Dan hampir membunuh dia. Dan ini diceritakan oleh Imam Asy'arani dalam buku dia Tabaqat. Ada satu orang yang memang ambil selipar pukul Imam Suyuti dan lain sebagainya. Nah ini satu cabaran tuan-tuan. Jangan ingat ulama besar tak ada cabaran. Semua cium tangan, ya, tak. Ramai orang yang benci dia, ramai orang yang bahkan berusaha untuk menyakiti beliau. Murid Imam Suyuti yaitu Abdul Qadir Asy-Syadzili mengatakan wamtuhina syekh al-mihanal kasirah. Imam Suyuti ini menghadapi banyak masalah, banyak cabaran. Wa ma sami'tuhu yawman wahidan yad'u ala man adzahu minal hasadah wa la yuqabiluhu bisu. Tapi tak pernah satu kali pun saya dengar Imam Suyuti angkat tangan laknat dia, ya Allah hancurkan dia, ya Allah bunuh dia, ya Allah mati. Tak pernah satu kali pun. Sebaliknya beliau mengatakan wa inna ma yaqul hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang beliau katakan. Jadi beliau tak ada ambil tindakan mendoakan keburukan, kematian dan sebagainya. Beliau sabar, beliau hadapi dengan tenang. Beliau hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menjadi pengajaran bagi kita juga tuan-tuan kan. Kita ni asatiza, ada murid-murid tertentu, ada kalangan-kalangan tertentu yang kita akan selalu menghadapi cabaran macam ni. Jangan ingat jalan dakwah ni lurus dan mulus saja. Kadang-kadang berlubang-lubang juga. Kadang-kadang berduri juga. Kita kena ingat ini nikmat Allah kepada saya untuk meninggikan darjat saya, dan juga kita kena bersabar menghadapi perkara tersebut. Allah akan balas dengan kebaikan insya Allah. Imam Asy'arani
mengatakan akhbarani Asy-Syaikh Aminuddin Al-Imam bi Jami'il Ghumari annahu sami'a Asy-Syaikh Jalaluddin yaqul wa huwa muhtadir. Bahkan di akhir hayat Imam Suyuti, ketika beliau nazak pun, beliau mengatakan asyhidu anni samahtu jami'a man waqa'a fi irdi. Saksikan tuan-tuan sekalian, saya dah maafkan semua orang yang pernah menyakiti saya, pernah memfitnah saya, mengumpat saya maafkan mereka semua. Samahtu jami'a man waqa'a fi irdi min hin balaganil khabaru anhum. Sejak awal saya dengar mereka menyakiti saya, hari itu juga saya sudah maafkan mereka, kata Imam Suyuti. Ini jarang orang macam itu, tuan. Kalau kita nih sampai mati aku ingat sama dia. Selepas mati dendam masih tak tutup lagi, tuan. Ini kita wariskan kepada anak keturunan kita. Dulu nih dia musuh ayah nih. Nanti kalau lepas nih awak jangan kawan sama dia. Semua permusuhan diwarisi juga, kan? Kadang ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat setengah, dan lain sebagainya. Tapi Imam Suyuti katakan sejak awal saya dengar si fulan menyakiti saya, si fulan memfitnah saya sudah maafkan, kata Imam Suyuti. Justru kita akan nampak Imam Suyuti ada perseteruan, pertikaian dengan setengah ulama seperti Imam Sakhawi. Jangan anggap macam pertikaian itu berlanjut, tak. Imam Suyuti sudah maafkan, insya Allah Sakhawi pun dah maafkan. Mereka hanya berbeza cara untuk menyembah Allah, untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru para ulama selalu katakan riwayat berkenaan dengan perseteruan kalangan ulama ni yutwa wala yurwa. Tak payah kita bincanglah. Kita tutup saja lembaran tersebut. Kita ni pelajar ilmu, kita tak memihak kepada para ulama ni. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat, jauh lebih tinggi daripada kita. Apa kata Imam Suyuti? Wa innama azhartu lahum adamal musamahah zajaran lahum anil wuqu'i fi a'radil ulama. Kenapa saya pada waktu sehat dulu menulis rad, bantahan, kadang berlawan dengan mereka dalam tulisan? Tujuan saya adalah agar mereka tidak bermudah untuk mencela para ulama. Betul tak? Bukan saya nak bela diri, bukan untuk menyalahkan mereka, bukan untuk merendahkan mereka, tak. Agar mereka lebih berhati-hati, jangan menyalahkan para ulama. Nak salahkan saya tak apalah, tapi para ulama jangan. Kalau saya pun boleh menjawab, ulama yang sudah meninggal dunia kalau mereka hidup boleh jawab, betul tak? Justru saya cuma nak didik mereka untuk tidak berlebihan. Dan inilah tuan-tuan sebagian daripada riwayat hidup Imam As-Suyuti. Dan masa kita pun sudah habis, dan mudah-mudahan dengan perjumpaan, 2 kali perjumpaan nih, ya kan? Yang pertama semalam dan pada hari ini tanpa di luar jangkaan, mudah-mudahan semakin kita kenal Imam Jalaluddin Suyuti, kehebatan beliau, macam mana akhlak beliau, adab beliau, dan mudah-mudahan sebagiannya boleh menjadi penunjuk jalan bagi kita menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi penuntut ilmu yang lebih rajin, dan juga ahli ibadah yang semakin tekun lagi insyaallah pada masa akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan penghargaan kepada yang berusaha Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Umar Muhammad Nur atas penyampaian kuliah subuh sebentar tadi.